Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah Allah mengurniakan kepada kita hidup, di mana hidup itu kita rasakan bahawasanya hidup ni kepunyaan Allah. Kita lihat apabila kita dapat memahami bahawa hidup kita ini kepunyaan Allah dan kita menjalankan apa saja yang telah ditetapkan, ditakbirkan oleh Allah, takbir dan takdir Allah, kita akan melihat, bukan kita yang menyusun ataupun ada sesuatu yang lain mengesahkan diri dia, tak ada. Melainkan ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan kehendak-kehendak dia. Ya. Setiap sesuatu apa pun yang kita lihat, semuanya berlaku dengan kehendak-kehendak Allah yang maha sempurna. Takdir dan takbir dia semuanya berlaku. Dan sebelum dia berlaku, sebelum itu semuanya dia dalam pengetahuan Allah dah tahu dulu, abang. Allah dah tahu dulu. Apa yang ke depan kita ni kan, kita tak tahu kan. Tapi Allah tu tahu. Seperti mana, pernah tak dengar cerita dalam surah Al-Kahfi? Penduduk Kahfi tu, bang. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dia nak ikut Nabi Khidir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh berjumpa dengan Nabi Khidir. Sebab apa Allah suruh? Sebab Nabi Musa ada lagi ilmu yang lebih halus, yang lebih sempurna, iaitu ilmu di sisi Allah. Jadi Nabi Musa pergi naik perahu, mencari Nabi Khidir tu. Dia bawa satu balang tu diisikan hidup dalam balang air tu. Nanti kalau ikan tu keluar, di situlah tempat nak jumpa Nabi Khidir alaihi salam. Semangat Jadi bila dia bawa, dia berdua dengan dia punya sahabat dia, Nabi Musa tu dengan sahabat dia. Bila dia bawa, kan, mereka ni jauh dah perjalanan. Dia terlupa ikan tu dah lompat. Jadi tempat yang kita nak tuju tu situ, tapi dia terlupa. Bila terlupa, Nabi Musa tak terperasan, dia kata kita dah lapar, ada bekalan tak kita nak makan. Kan? Bila nak makan baru terperasan ikan yang dalam balang tu dah keluar. Dia cari balik, jumpa tempat tu. Dia jumpa dengan Nabi Khidir. Jadi dia katalah, Nabi Musa kata, boleh tak aku ikut engkau? Nabi Musa kata lebih kurang lah, dia kata, engkau tak akan mampu ikut aku. Mana mungkin kau dapat ikut aku, sebab engkau tak tahu sesuatu yang ke depan. Jadi engkau akan dapati, insya-Allah aku akan boleh bersabar ikut engkau, kata Nabi Musa. Baiklah,
aku pesan pada engkau. Tapi aku tahu engkau tak mampu nak ikut. Tapi aku pesan juga engkau, apa yang aku buat engkau jangan jangan bangkang. Jangan, maknanya bala. Engkau diam aja apa aku buat. Jadi Nabi Musa ikut Nabi Khidir naik satu perahu. Kemudian perahu tu Nabi Khidir pecahkan. Bila tu tangan dia ambil macam lumpur, dia tampal-tampal lah. Dalam laut tu dia sampai tangan dia tampal-tampal. Lebih kurang lah cerita gitu. Jadi kapal tu, perahu dia jadi buruk tak? Bila dia jadi buruk, Nabi Musa cakap, kenapa kapal perahu kita elok-elok engkau lubangkan jadi buruk macam ni? Kan? Nabi dia kata, sinilah. Aku dah cakap engkau, apa yang aku buat kau jangan bangkang. Aku minta maaf lah pertama kali ni. Kedua, Nabi dia pancung budak baru umur tak sampai 10 tahun kan, lebih kurang kan. Nabi Musa kata, kenapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Aku dah cakap Musa ni. Lepas tu Nabi Musa menyesal, dia kata, tak apalah, kali 3 ni kalau aku cakap juga, engkau boleh lah. Mana sampai sinilah pertemuan dengan aku. Nabi Musa kata gitu. Masuk kali ketiga, dia masuk satu kampung. Kampung tu tak jamu dia makan, tak ada apa benda dengan dia. Layanan tak baik dengan dia kan. Lepas tu ada tembok dalam kampung tu nak roboh. Jadi Nabi Khidir dengan Musa dia naikkan. Dia naikkan, Nabi Musa kata apa? Kan bagus kita minta upah dengan dia. Dah. Itulah sampai sini. Nanti aku ceritakan. Jadi Nabi Khidir ceritakan, perahu tu aku lubangkan. Kau nampak tak lanon yang datang tu? Dia ambil perahu yang elok-elok. Nampak? Jadi bila aku lubangkan buruk perahu tu, lanon tu tak ada nak ambil. Jadi kita pun selamat. Yang kedua, budak ni pancung, Allah Ta'ala kata akan datang. Kalau dia besar nanti, dia akan kafirkan mak bapak dia. Orang kampung. Jadi Allah suruh bunuh supaya Allah nak ganti pada mak bapak dia yang terbaik. Yang ketiga, tembok tu tadi, orang tu kampung tak jamu dia. Dia naikkan tembok orang kampung tu, boleh minta upah. Dia tak minta upah sebab apa? Bawah tu ada anak yatim. Fakir miskin. Jadi dia buat tembok supaya tanda bawah tu ada anak yatim. Itu yang tadi Nabi dia kata, aku berbuat bukan ikut hawa nafsu aku sendiri. Aku berbuat kerana apa yang disuruh oleh Allah. Jadi ada tak Abah cakap, maknanya sekarang ni ilmu dia tu tadi Allah nak bagi tahu, ilmu dia pandang ke depan. Betul? Nabi dia ni Allah bagi ilmu dia tahu sampai awal akhir zahir dia tahu. Allah bagi, bukan semua orang ada ilmu ni. Jadi Nabi dia tu ada ilmu gitu. Tu Abah cakap tadi, ini bukan nak menunjukkan Nabi dia tu hebat. Tapi Allah nak memberitahu, Allah tahu atas segala apa ke depan, yang bila-bila pun semua dalam pengetahuan Allah. Kerana itu semua kisah-kisah Allah yang nak mengisahkan. Allah yang nak menceritakan. Faham tak? Faham tak maksud Abah tadi, Abah cakap ni? Jadi apa pun yang berlaku ke depan kita dan belakang kita, semuanya apa yang telah dikisahkan oleh Allah. Tapi kita susah nak duduk situ. Kita masih rasa lagi makhluk, masih susah. Abah sendiri pun tercungap-cungap nak. Bukan kata Abah ni tahu ni tadi Abah boleh lulus juga. Makna kena berjuang juga. Nak mengiyakan juga. Ini semua Allah Ta'ala punya kadar, ketentuan dia baik ke depan ke tak baik ke, apa pun semua adalah kisah-kisah, cerita-cerita yang Allah nak ceritakan. Kita ni semua tak ada baru kita nampak cerita dia. Tapi kalau kita kata tapi kita tak adakan lagi diri kita tak mampu nak lihat penyataan Allah. Mubinan, Allah yang menyatakan semua ni. Kita masih nampak lagi ada lagi makhluk, ada lagi banyak makhluk-makhluk yang cerita atas cerita dia. Padahal tu semua Allah yang nak mengisahkan. Faham tak? Duduk.
Jadi macam mana sekarang ni diri kita, yang belakang-belakang dulu, ke depan ni, sekarang ni, dan ke depan, semuanya boleh yakin tak? Semuanya Allah Ta'ala punya skrip cerita. Boleh tak kita faham? Okay. Boleh tak? Mak J, Muhammad Soleh, Irfan? Boleh? Bagi kita maknanya apa pun dalam kehidupan kita adalah semuanya Allah Ta'ala punya ketentuan. Rukun iman yang keberapa? Qada dan qadar. Ke-6 kan? Qada. Percaya pada qada. Jadi apa saja yang terjadi kepada depan kita ni, baik atau buruk, menunjukkan itu semua cerita-cerita siapa? Allah. Cerita siapa bang? Jadi yang menentukan abang dapat hafiz Quran, siapa yang menentukan? Itu Allah dah tahu dulu. Kun fayakun Allah. Daripada awal ciptaan Adam masuk semua nanti penghabisan pada mahsyar nanti kan. Penghitungan Siratal Mustaqim semua dah lepas, semua dah masuk surga, masuk neraka. Berjalan semua tu kun fayakun. Jadi makalah jadi, bukan ada sesuatu lain lagi yang nak. Ini yang susah, sahabat cakap. Susah manusia sekarang ni, lagilah susah nak faham kan. Tapi mulutnya masih mengatakan la ilaha illallah, tapi masih lagi nampakkan kalau dia kata la tapi masih ada. Apa dia Pan? Jadi kita ni, abah bukan kata alah ini anak abah kecil lagi, tak patutlah cerita dia kecil lagi. Bagi yang adab-adab mana kita kecil lagi, kita tak boleh, bukan, jangan salah faham. Abah dah cerita kan, anak Sayyidina Ali, Hasan dan Husin, kecil-kecil lagi dah diceritakan. Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail, umur 5 tahun, 6 tahun dah diajarkan ilmu ni. Kenal Allah Pan? Angin, tutup. Pelan-pelan. Jadi kita jangan kata apalah si Haji ni, anak dia umur macam ni dia ajarnya ilmu ni. Ini ilmu tinggi. Bukan tinggi. Ini ilmu awal-awal dan juga ilmu yang paling tinggi. Sebab apa? Kita nak kena pegang. Sampai bila-bila pun kita kena pegang la ilaha il. Daripada kita lahir kan, lahir-lahir kamu azan tak? Dia azan dan iqah. Apa maksud tu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Pertama kita azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azan kat telinga dia. Kan? Baru lahir kan? Kenapa? Kenapa tu awal-awal masuk? Supaya melekat ke dalam diri kita, hati diri kita ni, kalimat tu. Nampak? Lahir-lahir je dah Jadi kita kena yakin betul-betul kepada Allah, bahawa apa pun saja kehidupan kita ni semua disusun oleh Allah. Mari. Semua ini telah disusun oleh Allah. Jadi kita ada perhati lagi tak? Maknanya kita nampak ada diri kita lagi. Macam mana kita nak mempraktiskan, macam mana kita nak mengolahkan supaya diri kita ni sentiasa merasakan dia aja yang wujud. Kerana sesuai dengan kalimah yang kita sebut la ilaha illallah. Jadi kita tak pernah ada, tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Jadi setiap diri kehidupan kita ni berlaku, nak tidur, bangun tidur, dalam mimpi, nak makan apa,
Apa tu semua? Semua adalah susunan-susunan tu. Faham tak? Belum faham? InsyaAllah Allah bagi faham. Allah yang boleh bagi faham. Kerana kita kena sungguh-sungguh. Duduk elok-elok sungguh-sungguh. Jangan apa, orang muka sungguh-sungguh macam mana? Duduk macam mana cara duduk dia? Tu. Betul? Ya? Jadi macam mana nak anak-anak abang nak olahkan? Ya? Boleh tak? Setiap pergerakan kita kena rasakan Allah yang menggerakkan. Selama ni kalau kita tak belajar, kita rasa kita yang gerak sendiri, betul? Kita tak terasa. Kita tak terasa bahawasanya kita ni yang dikontrol oleh Allah. Dulu kan abang Mak J pernah tak main kereta kontrol tok bateri? Pernah. Jadi yang kontrol tu siapa? Mak J. Kan? Kita begitulah. Kita ni nanti kejap ya, ada kuliah kejap. Kejap. Okey, salam, ada kuliah kejap. Macam baik. Macam tu juga. Pergi. Kejap ya, ada kuliah sekejap. Assalamualaikum. Jadi apa tadi apa cakap? Macam kata kontrol. Jadi sekarang ni kalau Mak J atau abang ada kereta kontrol, abang kontrol kereta tu nak ke mana-mana, betul? Kanan ke kiri, betul tak Mak J? Sekarang ni diri kita ni siapa yang kontrol? Nak lihat, siapa yang bagi lihat? Cuma cuba bawakan watak tu. Ya? Anak-anak abang bawa watak tu. Bila gerak tangan tu, siapa yang gerakkan? Ingat? Bila melihat sesuatu, dapat lihat tu, siapa yang bagi kita lihat? Bila kita bercakap satu, kita kena ingat siapa yang bagi kita perkataan cakap. Bila kita boleh mendengar, kita ingat siapa yang bagi kita dengar. Cuba praktiskan. Itu namanya untuk kita nak mendapat keputusan tu tadi, la ilaha il. Kalau kita tak buat tu, kita tak ada kesucian, kita takkan faham Allah Ta'ala ni nanti. Kita takkan faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kereta kontrol tadi. Padahal kereta tu boleh bergerak, siapa yang ejah-ejahkan tu? Mak J kan? Abang kan? Jadi kita ni yang boleh bergerak mata apa semua tu, siapa yang gerakkan tu? Allah. Kerana Allah bagi kita hidup. Jadi hidup tu bukan kepunyaan kita. Hidup tu hak Allah yang tahu apa nak disuruh kita nyatakan apa. Semua 100% kita tak ada apa. Kosong. Itu abang, kalau kita faham, untung kita, Pak. Haji, kalau kita faham ni, kita akan untung. Allah sendiri yang akan bagi kita keuntung. Apa untung tu? Mana kita bahagi, kita tenang. Kita nampak apa semua yang berlaku, semua Allah Ta'ala punya susunan-susunan. Tak kira baik ke buruk ke, kita nampak semuanya adalah Allah Ta'ala punya perbuatan-perbuatan, susunan-susunan. Tapi kalau kita tak belajar, kita buat tak tahu, kita nampak macam Allah ni tak ada kuasa kalau kita tak belajar. Betul? Betul tak? Apa kan? Tapi kalau kita belajar, kita nampak tak kekuasaan Allah? Nampak tak? Tapi bila orang tu nampak kekuasaan Allah, orang tu dipanggil orang beriman. Di mana pun, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Orang yang bijak, Allah Ta'ala kata, Allah yang orang yang berdiri
rukuk, baring, apa keadaan berjalan, dia sentiasa merenungkan ciptaan Allah ni. Semua Allah Ta'ala punya kekuasaan ciptaan dia tu. Dia merenungkan gitu. Tatafakkaruna fi khalqis sama, 7 lapis langit, 7 lapis. Seisinya dia menyaksikan semuanya adalah menyatakan Allah. Tu dia punya orang yang bijak, kata Allah. Allah kata kita ni bijak. Kalau ustaz kita, abah kata abah bijak, tu belum bijak lagi cukup. Tapi kalau Allah yang pencipta kata kita ni bijak, orang bijak dia mesti begitu. Dia tak nampak yang lain dah. Apa 7 lapis langit tu? Khalqis samawati wal ardh watilafil lailin wal nahar la ayatin liulil albab. Semua pergantian siang dan malam, apa semua pun dia nampak la ayatin liulil albab. Semuanya tanda-tanda, ayat-ayat penzahiran yang dia nampak hanyalah Allah bagi orang yang albab, yang berbijak, berfikir. Faham tak bang? Ya. Sikit lagi 3 minit ya. Sungguh-sungguh boleh ya. Jadi cuba kita buat dalam kehidupan kita, bukan sekadar dengar saja. Sami'na wa ata', kita taat. Wa ata'na tu apa Ibn Jaya? Apa ni? Goyang ni simpan. Macam mana ni dengar macam ni buat? Faham tak? Kita dengar, kita amalkan. Siapa yang suruh goyang-goyangkan macam tu? Cubanya. Jadi elok tak perbuatan tu kita dalam keadaan begini? Boleh ke? Jangan ditumpukan perhatian. Setiap tindakan-tindakan tu kita tengok. Jadi adakah lagi rasa ada diri kamu bila kita dah tahu bahawa yang mengontrol kita adalah Allah? Kita mengikuti kehendak-kehendak Allah. Buat kata Nabi Hidir alaihissalam tadi, kata apa? Aku berbuat bukan atas kehendak, aku buat atas kehendak Allah. Tapi kalau kita tak ada jiwa bersih, kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak mampu nak kita berbalah nanti. Kita kata Allah yang buat, kita tutupi, kita kata kita yang buat. Kita tutupi. Padahal kita tak ada kudrat, tak ada iradat. Ada ke kita kudrat, kuasa ada tak? Tapi bila ada kuasa ni, siapa yang bagi kuasa? Takkan Allah kan? Faham tak? Jadi minta pada Allah supaya kita faham benda ni. Abah bertanggungjawab kepada anak-anak, kepada semua, untuk memberitahu. Walaupun benda ni sukar sekarang ni untuk orang menjelaskan, apatah lagi nak bawa dalam kehidupan. Abah sendiri pun tercungap-cungap, kan? Tapi tetap juga kita harus berpegang juga. Susah ke senang, mampu ke tak mampu, itu semua kita selalu minta kepada Allah, teguhkan. Kita memang tak mampu, tetap berpijak di dalam, terus dalam keadaan terus mengatakan bahawa Allah je yang ada. Tapi kita ada Allah, kita mohon pada Allah, Allah yang boleh tetapkan kita. Allah yang boleh pelihara kita. Kita tak boleh, tak ada apa-apa kekuatan untuk meneguhkan kita tetap dengan Allah. Kepahaman ni. Melainkan kita minta kepada Allah, ya Allah teguhkan hati. 6.5 dah. Salam Umi Apa tu? Bawa. Bagi sikit. 2 tu, 1. Okay, kita punya ada. Satu je lah. Pan bawa. Bagi Umi bagi Umi. Kuih apa tu? Ini apa? Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Itu anak-anak kita ni perlu kita didik. Anak-anak saya tu tadi, semua 3 orang tu tadi, lelaki tu barulah 9 tahun, baru 11, baru 15, baru habis syahadah. Jadi kalau kita biarkan dia syahadah Quran, dia tak ada benda ni pun tak boleh. Ini benda sangat wajib, 1000 kali wajib.
Bukan saya cakap Quran dia tu dah syahadah tu tak wajib, bukan. Itu pun bagus, itu memang bagus. Tapi yang paling bagus daripada segala bagus ini pun. Kerana benda mengenal diri, mengenal Allah ni, bila kita dah faham, Quran kita bertambah bagus je. Apa saja kita pelajari akan bertambah bagus. Dia akan memantapkan lagi. Dia mengukuhkan lagi. Pasal ni benda adalah asas. Tapi kalau benda asas ni tak ada, yang lain ada, ibaratnya kita pacak tiang banyak-banyak di atas tanah lumpur. Jadi kita tak boleh nak tegak rumah, tahu tiang banyak-banyak tapi lembik. Tapi bila kita ada ilmu kenal diri, kenal Allah ni, dia kukuh tanah dia. Kita nak naik bangunan 100 tingkat pun dia masih lagi kukuh, boleh lagi. Jadi ini adalah asas dan juga ini adalah kekukuhan. Waalaikumsalam Din. Allah, hujan-hujan Din. Terima kasih Din. Terima kasih Din. Assalamualaikum. Jadi inilah kelebihan, maknanya keberuntungan sangat. Saya tak tahu saya nak ucapkan. Walaupun saya ni kadang-kadang dapat pegang, kadang-kadang tidak. Masih lagi terumbang-ambing. Tetapi saya rasakan inilah benda yang paling lazat. Bila kita pegang, ya Allah, baru kita nampaklah keindahan-keindahan. Apa pun dalam berlaku dalam kehidupan kita, kita boleh olahkan. Kita olahkan semuanya dah. Allah Ta'ala susun cuma cantik. Cuma mula-mula kita susah nak terima. Tapi bila kita balik ilmu kita, pahaman kita balik, kenal diri, kenal Allah ni, lama-lama kita boleh terima. Kita nampak keindahan dia. Bukan sekaligus kita kena ujian, kita boleh terima tak? Kadang-kadang dia makan masa sikit. Tapi kalau tak ada benda ni, lagi teruk. Maknanya kita sentiasa berada di dalam persangkaan. Maknanya bila benda baik kita terima, benda tak baik kita sangka buruk. Kita nak baik semua. Padahal itu dah Allah Ta'ala dah menetapkan kehendak-kehendak dia. Kalau kita lari, kita tak yakin tu kehendak dia, maka kita berada di dalam kerugian. So perhatikan betul-betul. Saya cukup takut kadang-kadang. Takutnya tadi saya tak boleh nak letakkan gitu. Saya masih lagi letakkan ada diri saya lah maknanya. Saya takut. Bila ada diri saya kan, nanti dia akan bawa cerita kebenaran kita tau. Jahat ni hawa nafsu kita ni. Hawa nafsu syahwat kita ni. Bila kita rasa ada diri kita, nanti dia nak akan bawa kita ni, dia nak bawa puji pada kita. Dia bawa puji dah jauh kan, dia terlungkupkan kita. Dia nampak kan ada yang lebih baik. Nanti kita terasa kita ni, aku baiklah, dia pula baik. Dia jadi kita berbala-bala. Itu pasal kalau kita betul-betul dengan Allah, dia nak bawa kita ke mana pun kita tak nampak. Yang kita tahu Allah yang bawa ke mana, kanan, kiri, ke atas, bawah, benang ke, kalah ke, rasa apa pun. Semuanya kita rasakan di susunan Allah. Sebab kita dah jaga kesucian tu, kita jaga. Itu keberuntungan tadi jadi itu yang dia kata orang yang maknanya jiwanya yang tenang, hatinya dah selamat, dia gitu. Dia nampak dalam diri dia, dia memandang kepada keabadian. Dalam diri dia pandang keabadian. Sedangkan mata yang di luar tadi, mata yang di luar dia nampak Allah Ta'ala punya kekuasaan, cerita-cerita Allah, takdir-takdir Allah, ketentuan kehendak-kehendak Allah dia nampak semua. Dia nampak perbuatan-perbuatan Allah semua. Kipas pusing semua perbuatan Allah dia semua. Dia nampak hujan turun, semua perbuatan semua Allah Ta'ala punya. Sekali pandang dia nampak semua tu. Matanya di dunia pandang di situ, mata hati dia yang dalam sudut hati tu yang dia memandang keabadian yang ada hanya wujud esa. Jadi dia terus nampak, semua dia nampak. Sekali pandang semua dia nampak. Ya Allah. Orang macam ni dah dipanggil orang insan yang kamil. Dia telah disempurnakan oleh Allah. Manusia sempurna, kita semua insan. Tapi yang kamil tu hanyalah orang yang dah
kenal diri, kenal Allah, kamil. Tinggi lagi dia akan mukamil, tenggelam di dalam kesempurnaan, kecantikan, keindahan, dia sempurna. Cukup kita dapat target kita insan kamil pun dah cukup. Mukamil tu datang sekejap, keluar kejap, tak apa. Yang kita nak kukuhkan insan kamil. Insan kamil ni maknanya dia tak merasa ada diri dia. Sempurna dah. Indah maknanya. Tu dia dah maknanya kamil, kamal, itu sama lah tu. Kesempurnaan. Maknanya benda yang sempurna, tak ada cacat celah. Bila kita tenggelam dengan Allah, tak ada diri kita, tak ada cacat celah. Jadi benda-benda yang nak terjadi kita nampak daripada semuanya, daripada tangan-tangan perbuatan Allah. Bila kita dah jadi insan yang tenggelam kamil dengan mukamil dengan Allah, kita akan nampak keluar pula semuanya tu tadi. Angin ribut, taufan, apa benda berlaku, manusia jadi macam ni, malaikat, jin, apa bercampur bau, semua sekian alam, kita nampak semuanya perbuatan-perbuatan Allah. Betul ke iblis tu perbuatan Allah? Iya. Siapa yang bagi hayat kat iblis tu tadi? Siapa yang bagi skrip dia? Siapa yang bagi asma nama dia? Siapa yang bagikan bentuk dia gitu? Adakah kau nampak lagi Allah Ta'ala kata, kakak semua aku semua. Kau nak menafikan itu aku semua. Sedangkan kau nak disuruh tadi la ilaha illallah, menafikan semua yang ada hanya Allah, tapi engkau tak buat. Jadi apa sebenarnya hidup bila engkau tak faham Allah Ta'ala? Engkau hanya sebut berpuluh tahun, dah sampai dah umur 80 tahun, kau masih lagi sebut aja la ilaha illallah. Kalau kau anak-anak lagi tak apalah. 5-6 tahun, 7 masuk akhir balik pun tak faham juga. Kau biarkan. Sebab engkau tertipu dengan dunia ni tadi, yang perhiasan ni tadi, yang tak kekal ni, yang akan binasa ni tadi. Allah sayang bagi perumpamaan. Ni semua tak kekal. Pulang ke aku jadikan ni bukan untuk engkau bersama dengan benda tu. Makhluk-makhluk ni, tak kira apa jenis bentuk selain daripada Allah tu, semua makhluk. Aku tak suruh kau, aku semua suruh mereka ni tadi, semua ni adalah untuk engkau, Allah Ta'ala kata. Tapi engkau tu untuk aku, kena faham. Jadi ikutlah sistem aku, ikutlah selalu tetap wa qada rabbuka alla ta'budu, dengan aku dan ikut sistem. Jadi tiap waktu nanti kita akan rasakan semuanya kita dengan Allah. Dan semua yang datang kita nampak tak budu. Itu semua dari tak budu. Apa maknanya? Bukan nyembah. Ikuti sistem-sistem Allah 24 jam yang dijatuhkan kepada akal, otak kita. Akal kita mengetahui. Maknanya dia suruh minum air kopi contoh. Harap kita pun mengenal diri pengenal Allah, kita tahu ni daripada Allah. Kopi atau tapi bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia pergi ke nafsu. Kopi, Nescafe pun best juga. Dia akan arahan tu bertukar. Jadi itu yang bertanggungjawab. Allah bagi Nescafe, engkau kata kopi. Ataupun Allah bagi Nescafe, engkau kata engkau yang punya nak rasa Nescafe. Contohnya, bila pergi kepada nafsu syahwat dari belah kiri kan. Tetap kata Allah kata bagi Nescafe kan. Kita kata juga Nescafe, aku nak lah, aku daripada aku sendirilah Nescafe. Dia tak nampak siapa yang melintaskan rasa di sebalik rasa tadi. Berasa tersentuh, belum jadi huruf, nakkan apa? Nescafe. Perlu kita sebut jadi huruf tak? Baru jadi huruf. Kalau Melayu, kalau Jawa, kalau apa, Minang, kalau Banjar. Tapi itu semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Tinggilah kita masa. Memanglah. Bukan kita ni tinggi, tapi Allah tu engkau kosong. Allah kata al-insanu sir. Manusia ni rahsia. Jadi engkau kosong, aku yang letakkan rahsia aku di situ. Jadi semua rahsia aku mengikuti aku, zat aku, arahan. Jadi tak ada mereka tu maknanya Allah, maknanya tak perlu siapa-siapa arah Allah Ta'ala. Dan apa pun dia suruh semuanya
sempurna. Tak ada kita siapa-siapa boleh mempertikaikan. Tak boleh. Tapi kita menutupi bila tak belajar benda ni, kena kita menutupi. Nescafe tu kita kata kita punya kehendak. Nak ayam percik kita pun dapat. Ni aku nak ayam percik, dapatlah. Engkau kata diri engkau. Bukan diri engkau, sebenar diri yang sebenar diri engkau tak ada. Diri sebenar diri, iaitu dialah yang mentajalikan supaya engkau dapat makan rasa ayam percik tu. Sedap tu tadi, rasa tu tadi, engkau memulang balik. Engkau lah ya Allah yang lebih enak daripada itu tadi. Tu bila kita dapat olahkan, tu saya cakap tadi, untunglah. Tapi kalau orang dia dah tak nak belajar ilmu ni, dia kata ilmu ni ilmu dah apa, dah lapuk lah, macam-macam dia alasan dia. Sampai dia tak nak duduk dalam majlis ni pun ada. Padahal ini sangat-sangat 1000 kali wajib. Kalau solat tu wajib, ini lebih lagi sebab apa? Bukan saya cakap solat tu tak wajib. Solat tu wajib, tetapi ini lebih wajib, lagi besar wajib, 1000 kali wajib. Sebab apa? Bila solat engkau tak kenal Allah, akan jadi rosak tak? Fawailun lil musall allazina solatihim neraka. Wail orang yang solat artinya lalai tu apa? Kau rasa diri kau yang solat, engkau sombong, kau rasa engkau yang puji Allah. Padahal itu sama semua skrip Allah yang suruh puji. Tapi kalau kau kenal diri, kenal Allah, engkau tak ada engkau takut sangat-sangat rasa engkau yang solat. Dia tak ada lah. Minta maaf, sampai usolli pun takut nak sebut. Sebab usolli tu ada diri. Niat aku. Sengaja aku. Apa maknanya sengaja aku tu? Engkau ada, Allah ada. Apa maksud? Cuba tanya orang cerdik pandai yang kata masih pakai benda tu lagi. Usolli. Itu kita ke tadika. Itu lafaz ni. Siapa yang ulang-ulang tu orang gila, kata Imam Ghazali. Kenapa kita nak ulang-ulang? Mana ada ulang tu dah sekali tu. Itu sekali waktu solat. Tapi kau dah dengar orang azan, kau nak solat apa? Kau dah tahu dah Zuhur kan? Kenapa kau nak ulang-ulang dah? Sebab kau nak rasa ada diri kau lah. Kau was-was. Tapi kalau kau tak was-was, kau betul-betul yakin kau tak ada, itu semua hak Allah, kau nak ulang balik. Itu tadi itu maknanya saya cakap ni bukan maknanya ini tinggi, tak ada. Ini bukan tinggi. Kita wajib meyakini keimanan kita bahawa dialah yang segala-gala. Sampaikan solat kita tadi, kita tak rasa kita yang menyembah dia. Sebenarnya hakikat sebenar dialah menyembah diri, sebab dialah beri kita kehendak untuk melakukan. Dialah bagi kita qiyamuhu, iaitu berdiri dengan sendiri, menunjukkan dia yang berdiri sendiri, jadi dia boleh berdirikan kita. Jadi kita boleh berdiri dengan sendirinya sebab Allah yang memberi. Tapi Allah berdiri dengan sendirinya tanpa siapa-siapa yang mendiri kita. Bezanya gitu, supaya kita faham. Jadi Allah tu boleh ada kudrat dan dia boleh bagi kudrat. Kita dapat kudrat, kita tak boleh bagi kudrat kepada siapa-siapa. Kita dibagi pendengaran, kita tak boleh bagi pendengaran pada orang. Kita dibagi pendengaran, kita dapat pendengaran daripada Allah, kita tak dapat mendengar. Melainkan apa yang Allah telah bagikan kepada kita, pendengaran. Kalau dia tak bagi pendengaran, kita tak boleh mendengar. Dan kita bila dah dapat boleh mendengar, kita tidak boleh passing pendengaran itu kepada keliling, tak boleh. Sebab kita hanya dibagi dan tak mampu untuk memberi. Tapi bila kita dudukkan tak ada kita, makna yang memberi itu bukan kita. Nampak daripada kita macam kita sedekah, tapi kita dah hilangkan diri. Ini tanganmu kepada tanganmu jua ya Allah. Menceritakan engkau ya Allah. Engkau yang suruh gerakkan bagi. Kalau engkau tak bagi rasa nak bagi, biar ya duit aku dalam poket tu. Biar dalam posh bag tu. Tapi kalau dia dah suruh bagi, jangan kita cuba-cuba nantilah. Dia datang suruh bagi, cepat. Jangan kira berapa ringgit, ambil buka zip. Itu kita menjaga sentiasa, nanti Allah akan bagi kekukuhan untuk kita sentiasa jaga dengan dia. Sebab kita memerhatikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi bila Allah tu suruh, berserta dengan Nur Muhammad masuk. Perap masuk.
Allah, Nur Muhammad masuk. Zat pergi sifat dia Nur Muhammad masuk dalam otak kita. Masuk kat situ, mana yang mesra dengan bab ilmu kenal diri kenal Allah, dia hidup segar. Mata jadi baik, pendengaran, darah daging semua jadi sihat, ayat-ayat Quran semua tu. Tapi kalau tak belajar, dia pergi nafsu syahwat. Itu lain jadi dah. Ini yang dipertanggungjawabkan. Jadi iblis kena tak bertanggungjawab? Iblis pun kena bertanggungjawabkan juga. Sebab itu dah memang skrip Allah. Jadi Allah tak ada susah untuk nanti ramainya iblis dengan kuncu-kuncu dia berapa ramai. Lepas tu manusia Nabi Adam ni, ya Allah, boleh ke Allah Ta'ala? Maknanya kita tak faham, tak kenal Allah Ta'ala. Kita masih nampak lagi susah Allah nak susah. Pada bagi Allah mudah ya. Mematikan, menghidupkan kembali itu mudah bagi Allah. Ya? Lepas tu dia tak perlu panggil cerdik pandai manusia nak berbincang dengan Allah Ta'ala. Tak perlu. Kerana dia punya keluar aja apa yang nak kata kun fayakun dengan kebijaksanaan Allah. Dia tak perlu pendapat-pendapat lain. Punya, ya Allah, saya cakap. Beruntungnya tadi bila kita dapat duduk. Tapi bukan semua orang. Tapi kalau kita tak dapat, kita jangan menyalahi orang yang boleh yang mendapat daripada Allah. Minta tolong. Kalau kita dah tak dapat, kita rasa berat, tak apa. Kita mengiyakan orang dah dapat. Ataupun kita sangka baik, satu hari nanti aku boleh buat. Sangka baik. Duduk terus belajar, duduk terus dengar dalam YouTube ni. Terus. Banyak lagi Allah nak sampaikan. Nanti kita akan, mungkin satu hari tak dapat, seminggu tak dapat, sebulan tak dapat, setahun tak dapat, 2 tahun, mungkin 5 tahun nanti baru dia nak bagi. Tak ada susah bagi Allah. Jadi kita ni alhamdulillah kita dapat dengar, kita dapat dalam YouTube, kita dapat duduk dalam majlis yang sebelah ni macam ni. Itu pun dah cukup bagus. 1 jam setengah, 2 jam kita bersama ni tadi dalam keadaan kita mengesahkan Allah. Cukuplah dulu sih. Lepas tu kita kat luar cubalah. Maknanya bukan makna saya cakap kat sini okey, dah kat luar nanti lintah bukan makna cakap. Buatlah sungguh-sungguh, jangan memandang makhluk. Kita memandang pada Allah. Kalau kita mana makhluk, habislah. Tak ke mana kita. Kerana kita dengan makhluk Allah jadikan, nanti satu hari akan jadi berbalah. Tak dia memulakan balah, kita yang jadi buatkan balah. Ataupun Allah yang jadikan balah tu. Berbalah-balah tu. Sebab Allah tak mahu kita tetap dengan makhluk. Dan Allah tak mahu kita ada rasa kedirian kita. Makhluk juga. Jadi kita pun tak mahu ada kedirian. Orang lain pun kita tak mahu rasa ada kedirian. Tapi macam mana? Kita nampak orang tu juga adalah perbuatan Allah. Apa yang dia cakap tu tadi kepada kalam Allah. Apa yang dipandang kita, wajah dia senyum ke apa, itu mencerminkan wajah-wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak olahkan itu, saya dah bagi. Maknanya kita sama-sama. Bukan makna saya ni, saya bagi, saya ulang banyak kali. Saya bukan makna saya bagi ni, saya dah boleh buat 100%, tidak. Cuma saya kata seronoknya bila dapat duduk kat situ. Bila dah seronok ni, kerap tak? Benda dah sedap kan? Itu ialah saya boleh cakap. Dan bukan saya bercakap ni, saya kata saya ni dah lulus, janganlah. Saya masih lagi Allah Ta'ala bolak-balikkan hati saya. Antara rasa diri, lepas tu tak ada diri. Jadi begitu, masih ada lagi. Jadi kita sama-sama. Zaman Nabi pun gitu juga. Ada yang sahabat-sahabat Allah Ta'ala uji. Apa ni, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad uji sahabat-sahabat dia. Uji ni bukan untuk beri beban. Sahabat-sahabat pun ujian tu daripada Allah, daripada Rasul, itu untuk menaikkan macam hadiah daripada Allah dan Rasul. Jadi dia akan nampakkan, sahabat-sahabat Nabi ni, dia akan nampak apa saja yang Allah tajalikan, Allah sembunyikan, Allah zahirkan, bagi dia sama je. Bagi dia tetap Allah yang berkehendak nak menghijabkan gaib atau membukakan. Jadi yang penting dia merasakan Allah tu. Tapi kalau kita belajar benda ni, kita nak jadi yang baik, tak betul. Ni bukan tempat nak cari duduk betul ke salah. Bukan saya cakap tak boleh belajar apa,
tak nak buat betul, bukan maksud saya tadi. Jangan ada pengakuan diri. Pasal konsep dia tu mengenal diri, mengenal Allah, tak ada ketiadaan. Itu dia punya asas dia. Tapi kalau kau masih ada rasa ni, kau belajar 10 tahun pun kau tetap, engkau tak, maknanya ranking ataupun tabaqah tingkatan kau masih lagi tingkatan hawa nafsu syahwat. Sebab kau belum lagi mematikan apa, bukan matilah, nafsu syahwat tu hidup je selagi kita hidup. Kau tak dapat tundukkan dia macam Rasulullah bagi tahu. Macam mana nak tundukkan dia Rasulullah? Kenal Allah. Takutlah kepada Allah. Kau kenal Allah, kau akan takut. Kau tak mau yang lain. Nanti bila benda tak elok nak masuk dalam diri kau kan, masa nak bisikkan tak elok kan, nak kasih ada ke diri, kau menangis. Ya Allah, apa ni dia nak masuk. Jangan bagi masuk ya Allah. Kau sendiri bertawaf pancung benda-benda nafsu syahwat kau tu berbatalion tau. Macam-macam dia punya pengalaman semua siap dah. Apa yang datang kat kau nanti peram, kau pergikan nafsu syahwat, dia akan olahkan. Ya Allah, dia olahkan sampai kau lupa kepada Allah punya kehendak. Kau tak nak pembulangkan, bersihkan balik, naik, jadikan jiwa yang salim, apa nafsu mutmainah. Yang nakkan kepada Allah. Kau tak dapat lagi kat dunia ni. Dia tak boleh pura-pura. Kau pura-pura pun sumbang. Ramli kata sumbang. Kau syok sendiri, kau main burung elang luar. Lepas tu kau nak suruh orang kata, betul tak, cantik tak? Takkan orang nak cakap, orang diam je lah. Yelah, paling tidak pun yelah, tukang ampu kan. Yang lain dia diam je. Dia tahu. Kalau dia bagi tahu kau sumbang, nanti kau marah. Kan? Kadang kau tunjukkan depan dia. Itu tadi. Jadi kita gitulah. Jangan kita tunjukkan depan manusia. Kita berbuat atas apa yang Allah Ta'ala telah skripkan. Jadi skrip Allah tu kita faham. Dia akan datang selalu. Itu tadi. Jadi banyak cerita yang Allah Ta'ala sampaikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau tafsir ahli-ahli mutafsir, maknanya mentafsirkan, mengatakan maka nikmat yang mana satu yang Allah beri kepada jin dan manusia yang nak didustakan. Betul? Kurang lebih maksudnya lah kan. Tapi kalau dari segi cara tasawuf, cara orang-orang makrifat kupas kan, maknanya seseorang tu bila dia datang daripada Allah tu, dia tukarkan kepada syahwat, dia akan terpanggil dengan ayat tu. Apa yang kau nak dustakan? Datang tu daripada aku, kau nak kata engkau. Tu dusta nama dia. Dusta yang menurut orang pengajian ilmu makrifat ni, dia akan mengatakan dusta tu jenis dusta yang kat dalam. Tapi kalau yang di luar, maknanya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat yang mana satu yang nak didustakan tu, penafsir mengatakan kebabit kepada dunia. Maknanya kita makan dah macam-macam, Allah bagi pemurahnya. Makan kambing, makan ayam, masih kalau ada itik kan best. Dia jenis yang kalau ditafsirkan, kalau yang ahli tafsir yang ni lah. Kalau ahli tafsir yang sufi, yang ma'rifatullah, wali Allah, lain. Dia lain. Dia lintasan tu aja pun kalau dia dah nolak, itu pun terpanggil. Nak dustakan apa? Aku bagi nikmat tu tadi, kau dustakan apa? Engkau sampai sini Nescafe kau boleh tukar pula kopi O pula. Ataupun Nescafe tadi kau sebut juga Nescafe, tapi kau kata engkau yang nak Nescafe. Itu saya cakap tadi, fabi ayyi ala ya rabbikum tukadziban. Nikmat tu daripada Allah. Kau dustakan, kau kata engkau lah yang nak Nescafe tu. Faham tak? Itu maksud saya, fabi ayyi ala ya rabbikum tukadziban. Kalau penafsiran tu betul juga. Itu untuk awam. Tapi kalau untuk orang yang betul-betul dengan Allah, dia lain sipir dia. Lain. Bukan saya cakap ni yang tu tak betul sini, bukan. Itu kemampuan dia tu situ. Nikmat-nikmat bagi dia pecahan tu adalah nikmat-nikmat makan, nikmat apa ni, dia bagi dia situ. Tapi bagi orang yang dengan Allah tadi, yang kenal diri, kenal Allah, dia lain. Tutup sekejap.
Lah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah kita ni nak ucapkan macam mana. Kita ni belum ada apa-apa, tak disebut lagi pun. Itulah kalau kita biarkan lama-lama kita merasakan seolah hidup kita punya dengar, kita punya lihat, kita punya lama-lama kita akan jadi kereta, kita punya anak, kita punya semua kita rasa. Dia akan nanti bila kita nak kembali kepada Allah susah. Susah sebab benda-benda tu kita lekatkan pada diri kita. Bukan kita ambil sekadarnya. Kita perlu ingat, kita boleh cinta pada mak, tapi cukup masa nanti kita pergi dulu atau mak kita kena redha. Ajarkan hidup kita keadaan begitu. Ya. Tapi kalau jadi juga memanglah ada tekanan mak kita kan sayang. Tapi taklah jadi teruk sangat. Maknanya kita tak reda lah mak kita pergi mengapa ni. Tak ada jadi begitu. Dia akan masih boleh berlawan ataupun berperang. Kan? Perang lama Allah bagi kemenangan. Tapi kalau tak ada ni, tak mampu dia nak apa benda nak diperangkan tadi. Dia memprotes lah. Dia memprotes nikmat-nikmat yang Allah bagi. Contoh kita kata mana boleh aku tak sanggup lah bapak aku meninggal dulu ni, aku tak sempat dah. Maknanya kita ada rasa kedirian kita. Tapi kalau kita belajar benda ni, ya Allah aku bersyukur ya Allah, Engkau ambil abah aku dalam keadaan bi husnil khatimah. Kak, ayah abah dia memang bapa aku, memang aku sayang, tapi dia hamba engkau lebih berhak pada dia. Kita olahkan. Tapi kalau kita sayang ni, kita tak olahkan nanti. Jadi kalau kita meninggal dulu, nanti alam tu kita tengoklah bapa aku ada ni, aku tolonglah hidupkan aku balik. Kita tak reda, kita dah berada di alam pemisah dunia dan akhir, permulaan akhirat. Jadi macam mana kita nak olahkan tu? Jadi Allah sebenarnya dia susun tu. Dia bagi yang jenis ujian susah-susah macam tu sikit-sikit pada kita. Tak banyak pun dia tahu kemampuan kita, dia bagi lagi kemampuan kita, baru dia uji. Supaya dia nak tingkatkan kita sikit-sikit. Sayangnya Allah Ta'ala. Dia nak suruh kita tinggalkan pelan-pelan. Dia buat ujian-ujian. Kita tak faham, kita protes tu tadi jadi diri kita jalan kerugian kita. Tak payah tunggu pada masa azab tu. Itu dah jadi azab dah. Sebab kita tak duduk dengan Allah, kita rasa kedirian kita. Jadi jangan kita angan-angan pula neraka tu nanti di sana kita nak dihitung. Tak. Di sinilah cermin dia. Cerminnya di sini. Bila dia uji kau dah protes. Bila bagi nikmat, kau suka sangat. Kau lupa diri siapa yang bagi nikmat tu. Sedaplah musangking. Kau tak nampak siapa yang bagi sedap. Engkau lagi sedap ya Allah. Kena tukar situ cepat. Apa pun keadaan kita. Kita sama-sama. Bukan maknanya saya cakap ni saya boleh. Jadi kita sama-sama mohon kepada Allah. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Susah kita menempuh jalan Allah. Memang susah menempuh jalan Allah. Dalam susah tu Allah bagi kesenang. Usri usra. Usri usra. Bersama susah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan susah tu usri yusra, senang. Maknanya dalam susah ada bukan selepas susah. Jadi macam mana kita nak olahkan? Kita manusia kadang takut bila kena susah, bila kena hujan, kita takut. Kita dihantui benda-benda tu dalam kehidupan kita. Padahal Allah hantarkan tu satu hadiah untuk kita boleh tetap teguh dengan Allah. Tapi kita punya fokus ke lain. Padahal banyak lagi nikmat-nikmat yang lain, tapi kita tak pulangkan juga kepada Allah. Sebab dibagi pun sama, tak bagi pun sama. Ada dalam surah Yasin Allah Ta'ala kata kepada Muhammad, engkau cakap pun kebaikan ni atau kau diam pun sama je dia. Itulah maksud dia. Dia tetap dengan pendirian dia bahawasanya dia memiliki kekuatan, dia memiliki penglihatan, Allah dah bagi dia rasa dia punya. Maka tu sekarang ni sekati akulah, aku nak pergi buat apa pun itu aku punya. Kata aku dia kata dalam apa pun diri dia. Tapi kalau kita dah kenal diri, takut. Ya Allah, engkau semua ya Allah. Kan? Kita beralas. InsyaAllah kalau Allah bagi aku tetap macam ni, aku tetaplah.
Tapi kalau tak izin Allah, aku jadi balas. Ni aku mesti aku dah. Itu dah jadi macam apa? Fir'aun dia kata. Aku Tuhan yang Maha Tinggi, Rabbukum wala Allah dia kata. Dah kaya raya tak? Gila-gila punya kaya raya. Orang disuruh buat kerja, dia paksanya apa? Semua takut dengan dia. Tu. Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat benda ni, duduklah di sini. Maknanya kita telah mendapat anugerah yang besar daripada Allah, iaitu kita benar-benar yakin kita ni tidak ada, dan hakul yakin bahawasanya setiap detik dan saat embusan turun dan naik, berhenti, itu semua kehendak Allah. Kita duduk kat situ, kehendak Allah. Dan apa yang berlaku siang, malam, pagi, petang, kita tengok daripada dulu sampai sekarang, bila-bila pun tetap